Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ba'dal buldan wa ikhtara ba'dal buka' wa ikhtara nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati al-fadil Imam Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Di bulan Ramadan kita biasa mendengar kelebihan Ramadan. Di bulan Ramadan kita akan mendengar tentang kelebihan Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan kita akan berbincang tentang kelebihan Al-Quranul Karim. Semua ini kerana pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada seluruh bulan yang ada, Allah Ta'ala pilih Ramadan. Daripada sepanjang malam setahun, Allah Ta'ala pilih Lailatul Qadar. Daripada sekalian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam, Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada 7 hari seminggu, Allah Ta'ala pilih hari Jumaat. Pilihan Allah. Di antara pilihan Allah yang penuh dengan kelebihan dan keistimewaannya ialah Asy-Syam. Kenapa kelebihan Asy-Syam disebut oleh Al-Quranul Karim dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Asy-Syam bukan tempat lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Asy-Syam dinyatakan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya yang banyak. Bukan sahaja kelebihan buminya, tetapi kelebihan penduduknya. Kelebihan Syam dinyatakan oleh Nabi dan disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Saya melihat senarai kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. 7 karangan para ulama lebih menceritakan secara khusus tentang kelebihan Syam dan penduduk Syam. Antaranya ialah Syekh Albani di dalam menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang tersohor ialah Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah. Kitabnya Manaqibus Syam wa Ahliha. Sifat-sifat kelebihan Syam dan penduduknya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kelebihan Syam? Dan kenapa saya memilih tajuk ini pada malam ini? Kenapa kita tidak bercerita tentang kelebihan tanah Melayu? Kenapa kita tidak bercerita tentang kelebihan bangsa Melayu? Tetapi kenapa saya memilih Syam, sedangkan Syam bukan tanah air saya dan bukan tanah air tuan-tuan? Bangsa yang tinggal di Syam bukan bangsa kita. Tetapi kenapa kita bercerita tentang Syam? Kerana yang pertamanya, Al-Quranul Karim bercerita tentang Syam. Al-Quran menyatakan bahawa Syam adalah bumi yang diberkati oleh Allah. Ada 4 surah yang menceritakan tentang bumi Syam. Mengikut pentafsiran para ulama pada 5 ayat. Yang pertama daripada surah Al-Anbiya
Ada dua ayat yang menceritakan tentang bumi Syam yang diberkati oleh Allah. Yang kedua dalam surah Al-Isra, ayat pertama yang biasa kita baca dan kita dengar, Allazi barakna haulah, Masjidil Aqsa yang kami berkatkan sekitarnya. Yang ketiga ialah surah Al-A'raf. Allah Ta'ala menceritakan tentang bumi Syam yang diwarisi oleh Allah Ta'ala kepada satu kaum yang lemah tetapi salih. Dan yang kelima pada surah Saba ayat 81 yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Kelima-lima ayat ini mendedahkan tentang Syam adalah bumi yang diberkati oleh Allah. Diperkukuhkan dengan surah At-Tin. Allah Ta'ala gabungkan dengan tiga tempat istimewa di Syam. Wat-Tin waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, kata para ulama, wat-tin ialah Jabal Dimashq, bukit-bukit di Dimashq, Syria. Kerana bukit-bukit di Syria lah banyaknya buah tin. Kita buah hara. Ini buah tin. Waz-Zaitun, buah zaitun. Jabal Palestin, bukit-bukit di Palestin, banyaknya buah zaitun. Waturi Sinin, semenanjung bukit Sina ataupun di semenanjung Sina, tempat munajatnya Nabi Musa alaihissalam. Tempat tiga ini menggambarkan tentang keistimewaan dan kelebihan Syam. Dengan keberkatannya dinyatakan oleh Al-Quran, kemudian diulas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebegitu banyak menceritakan tentang kelebihan Syam. Dalam erti kata lain, apabila kita bercerita tentang Syam, kita akan membaca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita membaca sunnah Nabi, kita mendapat pahala kerana ia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kita tidak bercerita tentang kelebihan tanah Melayu? Kerana tidak ada sunnah yang menceritakan kelebihan tanah Melayu. Tak maaf. Sebab ada golongan yang nasionalis, dia akan marah. Apa cerita Syam ni? Apa cerita tanah air orang? Kita mesti bangga dengan tanah air kita. Kita mesti bangga dengan bangsa kita. Bukan tidak berbangga, tetapi kita mahu ikut sunnah Nabi. Walaupun Syam bukan tempat lahir Nabi, walaupun Nabi duduk di Madinah Al-Munawwarah, tetapi Nabi menceritakan tentang Syam kerana di sana ada keistimewaannya, kelebihannya dan rahsia penduduk Syam yang mesti dipahami dan mesti diketahui oleh setiap Muslim. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Ya tuba lisyam, ya tuba lisyam, ya tuba lisyam. Beruntung Syam, beruntung Syam, beruntung Syam, kata Nabi. Para sahabat bila dengar Nabi kata macam tu, para sahabat duduk Madinah. Kenapa Nabi letak keistimewaan di Syam? Para sahabat bertanya, wa bima dzalika ya Rasulullah? Kenapa demikian? Kenapa Syam yang kata Rasulullah beruntung? Penduduk Syam beruntung kerana kata Nabi, tilka malaikatullah basitu ajnihatiha 'ala Syam. Kelebihan itu kerana para malaikat terus melebarkan sayap-sayap mereka setiap masa di Syam.
Kita Lailatul Qadar je. Turun malaikat. Syam adalah bumi istimewa para malaikat yang dipertanggungjawabkan oleh Allah menaungi bumi Syam. Nabi SAW duduk dengan sahabat-sahabatnya dengan berdoa. Allahumma barik lana fi madinatina, Allahumma barik lana fi muddina wa sa'ina, Allahumma barik lana fi haramina, Allahumma barik lana fi syamina, kata Rasul. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatlah untuk kami Madinah kami ini, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatlah untuk kami perniagaan yang ada di Madinah. Wahai Tuhan kami, berkatlah untuk kami tanah haram kami, Mekah. Wahai Tuhan kami, berkatlah untuk kami Syam kami, kata Rasulullah. Rasulullah guna bahasa Syamina, Syam kami. Rasulullah tidak guna Asyam, tapi Rasulullah letak Syam dengan kaitan pada dirinya, dengan ummah ini, bahawa Syam tidak boleh dipisahkan daripada hati dan jiwa seluruh ummah kalau ummah ini adalah ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Sebab Nabi hubung kaitkan Syam dengan dirinya dan ummah ini. Nabi pegang tangan Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Umamah Al-Bahili seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mati di Hamas, Syria, Syam. Abu Umamah Al-Bahili daripada kabilah Bahilah, keturunan Madinah. Bila dia masuk Islam, dia seorang yang masih muda, mutah, kecil, remaja. Bila dia masuk Islam, dia balik bertemu dengan masyarakat dia, kaum dia. Dia ajak kaum dia, masyarakat dia dan keluarga dia kepada agama. Dia beritahu kepada kaum dia, Nabi atas saya supaya berdakwah kepada kamu, sebut la ilaha illallah dan ikut agama Allah. Kaum dia takak dia, pegang dia, belenggu dia, ikat dia letak tengah padang, sehingga dia dahaga yang amat sangat. Dia kata, bagilah air sikit, saya nak minum, dahaga ni panas. Masyarakat dia, keluarga dia kata, jangan bagi air, biar mati dia, biar dahaga pun. Dia pakai serban, orang Arab Badui, dia pakai serban. Bila dia marah, dia pukul kepala dia. Abu Umamah Al-Bahili pukul kepala dia. Untuk menghilangkan rasa dahaga dia, dia pukul kepala dia. Kira-kira hilang sikit dahaga dengan sebab sakit. Dia pengsang. Bila pengsang, dia bermimpi. Bermimpi bertemu dengan seorang lelaki yang sangat bersih, rupanya ceria, sangat bersih, bercahaya, memakai pakaian yang bersih, datang kepadanya. Bertanya, wahai Aba Umamah, wahai Abu Umamah, apa yang kau perlu? Kata dia, saya dahaga, saya sangat dahaga. Akhirnya lelaki ini bagi minum pada dia. Bagi minum dia dalam mimpi itu. Bila dia mimpi, dia minum dahaga air banyak, selepas tu dia terkejut, dia terbangun daripada mimpi dia. Dia bangun daripada mimpi dia. Orang perempuan daripada masyarakat dia tengok siang dia duduk panas letih. Maka orang perempuan kata, bagilah air ke dia, siang dahaga dia. Kata tak perlu, saya kenyang dah. Ni ketabahan dia. Abu Umamah inilah terpaksa mengundi dengan pok darah dia. Bila dalam satu peperangan, dia beritahu kepada pak saudara dia. Dia kata, saya nak pergi perang ikut Nabi. Kata pak saudara dia, mak awak tu tua dah. Awak tak boleh pergi perang, siapa nak jaga mak awak? Wahai Aba Umamah, awak kena jaga mak awak. Pak saudara dia nama Abu Bardah.
Pak saudara dia kata, awak tak lagi perang, saya kena pergi perang. Tak apa, awak jaga mak awak. Dia kata pak saudara dia, awak lah yang jaga adik-beradik awak. Awak jaga sebab dia adik awak. Betul dia mak saya, tapi dia adik awak. Dia berbalah kerana nak berjihad, nak mati syahid. Sehingga berbalah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terpaksa mengundi depan Nabi siapa yang layak turut hadir berperang dengan Nabi. Ini Abu Umamah. Kerana kecintaannya yang amat sangat untuk berjihad bersama dengan Nabi. Kerana dia sedar bahawa perjuangan ini akan sampai ke suatu tempat di Syam. Kerana Nabi pernah pegang tangan dia. Nabi kata, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fihim." Apabila penduduk Syam semuanya punah dan hancur, nescaya tidak ada kebaikan lagi untuk umat Islam atas dunia ini. Kerana apa? Kerana la tazalu ta'ifatum min ummati mansurin la yadurruhum man khazalahum hatta taqumas sa'ah. Akan terus ada satu golongan yang dikurniakan kemenangan oleh Allah di kalangan umat Nabi yang tidak boleh dikalahkan oleh musuhnya sehingga hari kiamat. Kalau seluruh dunia ini tumbang, berjaya dikalahkan oleh musuh, nadi yang bergerak bagi umat Islam ialah Palestin dan Syam. Itu kelebihannya. Ni Syam mudah je, wak pergi K-pop habis. Ya. Bagi K-pop, hak yang suka K-pop main K-pop. Hak yang suka nasyid sikit bawa nasyid. Minta maaf. Tiba-tiba sibuk dengan nasyid, muka apa, zalim ada, kemungkaran apa, penyelewengan apa, saya dah ambil tahu. Yang penting cinta pada Nabi. Cinta pada Nabi, selawat. Dia ingat macam tu je. Ya. Sebab tu Nabi SAW kata, jika seluruh dunia ini hancur, ada satu ummah sahaja yang akan bangkit menegakkan perjuangan Islam. Nadi gerak Islam itu ialah Syam. Kerana Syamlah tempat turunnya Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam. Syamlah tempat matinya Dajjal Al-Kadzab. Di Syamlah tempat lahirnya nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Dan di Syamlah mereka menjadi hebat kerana perjuangan mereka, kerana pengorbanan mereka. Sehingga kata Syekh Ibn Taymiyah, memang iman berasal di Mekah, lahir iman di Mekah dan Madinah, tetapi kekuatan jihad bersama dengan iman berada di Syam. Tuan-tuan faham tak? Permulaan dakwah memang datang daripada Mekah dan Madinah. Tetapi ilmu dan jihad dia berada di Syam. Mekah ada. Mekah nak berjihad macam mana? Pemimpin-pemimpin dia keluar kenyataan. Buka puasa, setalang nasi mandi, seekor ayam setalang. Beritahu, kami tidak akan bagi sumbangan apa-apa derma untuk rakyat Palestin kerana kami tidak akan mengganggu kedaulatan Israel. Israel berhak menyerang Gaza kerana mereka mempertahankan kedaulatan dia. Siapa yang berkata? Pemimpin-pemimpin yang memimpin Imam Haramain. Tetapi tuan-tuan boleh bertanya kepada rakyat Palestin. Walaupun setiap hari mereka melihat kanak-kanak, anak-anak mereka, remaja-remaja dan pemuda mereka mati berlimpahan dengan darah, tetapi mereka akan berkata, kami tidak akan keluar daripada bumi Gaza, kami tidak akan keluar daripada bumi Syam, kami tidak akan keluar daripada Palestin, kerana jika kami keluar, siapa yang mahu berjuang untuk mempertahankan Baitul Maqdis dan bumi wakaf umat Islam ini? Beza. Orang susah bersedia untuk mempertahankan bumi Allah. Orang kaya yang sedang memiliki hasil petroleum yang sebegitu banyak tidak bersedia untuk membantu ummah ini.
Walaupun mereka berbangga dengan ahli sunnah. Syam lebih. Syam ada kelebihan kerana jihad dia. Syam ada kelebihan kerana pengorbanan mereka. Dan kita bincang tentang Syam sekurang-kurangnya rasa kita, simpati kita, kasih kita, dan kita baca hadis Nabi dengan harapan pada hari kiamat Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama dengan mereka insya-Allah. Walaupun kita tidak boleh pergi ke Syam, kita tidak boleh berjuang dan berkorban seperti mereka, tetapi mereka memiliki kelebihan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi, pustatul muslimin Asyam, kemah terakhir tempat kubur orang Islam ialah Syam. Nabi sebut kepada Abu Umamah, satajiduna ajdadan mujannadah, kamu akan dapati pada akhir zaman tentera-tentera yang diperkadalkan bagi menegakkan Islam. Salah satu tentera yang dihimpunkan ialah jundan minasyam, tentera daripada Syam. Syam ialah ardul mahsyari wal mansyari. Akan sampai suatu masa seluruh pejuang Islam hanya ada berkumpul gagah di Syam. Berkumpul di Syam. Dan sejarah telah membuktikan bahawa Syam ini memang kubu Islam, sehingga bukan sahaja membina kemenangan, bahkan melumpuhkan musuh. Bulan Ramadan, apabila dunia ini diserang dengan satu serangan tentera yang berkepala lembu, iaitu Tatar Mongolia. Dia pakai alat tu macam lembu. Terang sehingga masuk ke Abbasiyah, jatuh kerajaan Abbasiyah di Iraq. Kitab-kitab tamadun yang ditinggalkan oleh para ulama dijadikan jambatan untuk menyeberangi sungai Furat dan Dajlah. Sehingga seminggu lebih sungai Furat dan Dajlah dimarahi dengan darah-darah umat Islam. Iraq tidak mampu berhadapan dengan Tatar yang bergerak dengan sebegitu hebat. Sehinggalah mereka sampai di Syam. Di Syam, di Ain Jalut bulan Ramadan. Ain Jalut Palestin, Syam. Di Ain Jalut tentera Tatar tumbang di bulan Ramadan dengan sebab kepimpinan tentera Mawali, di antaranya Amir Zahir Bebas. Dan inilah yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'atil malahim, bila berlakunya satu serangan yang dahsyat, ba'atsallahu ba'tan minal mawali, Allah Ta'ala akan utuskan satu kumpulan tentera daripada manusia yang bekas hamba-hamba abdi. Mereka memimpin manusia. Yu'ayyidullahu bihim ad-din, Allah Ta'ala mengurniakan dengan sebab mereka kemenangan untuk agama. Di Ain Jalut bulan Ramadan menang di Syam. Lumpuh tentera Tatar. Tidak mara lagi selepas itu. Siapa yang memimpin? Amir Zahir Bebas, bekas seorang hamba abdi yang akhirnya keluarga mereka pernah memberontak terhadap kerajaan yang ada di zaman itu. Akhirnya mereka memerintah dan menguasai Mesir dan Syam. Syam, ratusan tahun kerajaan Salibiyah menguasai satu kuasa yang disebut kuasa Rom Byzantine yang berpusat di Baitul Maqdis. Sehingga seluruh semenanjung Arab mesti meletakkan walak mereka kepada sama ada Rom ataupun Parsi. Siapa yang berjaya mengalahkan Salibiyah di kubu yang paling kuat yang dinamakan Hittin, dan akhirnya mara sehingga berjaya membuka Baitul Maqdis. Siapa dia? Salahuddin Al-Ayyubi. Rakyat Syam. Rakyat Syam di bulan Ramadan. Ini Syam. Israel, sejarah moden. Israel pernah serang Mesir, masuk ke kawasan semenanjung Sina,
sehingga hampir menyeberangi terusan Suez. Nak nyeberang terusan Suez dengan serangan yang sebegitu hebat pada bulan Ramadan. Israel mendapat bantuan daripada kuasa British England Barat di masa itu. Mesir hampir kalah. Kerana Israel memiliki kekuatan senjatanya, di waktu yang sama mereka membina kubu-kubu pasir yang tidak mampu ditembusi oleh tentera Mesir. Israel memiliki kubu-kubu pasir. Dia buat kubu dengan pasir. Bukit pasir. Jadi bila bukit pasir nak naik tak boleh. Pasir. Susah nak naik. Kereta kebal tak boleh naik. Berlari lambat. Jegeluh. Pasir. Sehinggalah tentera Islam yang ramai terlibat di masa itu Ikhwan Muslimun mula berfikir apa dia perancangan nak hadapi dan nak menebasi kubu pasir yang dibina oleh Israel. Allah Ta'ala beri kelebihan di bulan Ramadan. Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar masa dulu. Dulu Syekh Azhar dipilih oleh para ulama. Sekarang Syekh Azhar dipilih oleh kerajaan. Ada tak? Dulu para ulama kumpul ramai-ramai, dia pilih ulama dia hebat sekali. Bagi pandangan ulama-ulama. Masa tu Syekhul Azhar nama dia Syekh Abdul Halim Mahmud, Al-Imam Al-Akbar Syekh Abdul Halim Mahmud. Dia pergi melawat tentera. Lepas tu dia bangun tidur semalam, dia bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Nabi beritahu kepada dia, Abdul Halim beritahu kepada tentera Mesir, gunakan air untuk memecahkan kubu-kubu pasir. Guna air, jangan guna bung. Bung dia meletup, pasir pergi gerak. Pasir nak pecah. Tahu tak? Gunalah kereta kebal apa pun, peluru besar pun, dia bergerak. Tahu tak? Maka caranya ialah guna air. Besok dia bangun, dia beritahu kepada Presiden Mesir masa itu Anwar Sadat. Anwar Sadat arah tentera supaya menggunakan air untuk memecahkan kubu-kubu yang dibina oleh Israel. Akhirnya Islam berjaya menguasai, bergeraklah tentera Mesir menguasai sebahagian daripada semenanjung Sina. Semenanjung Sina ni Syam. Sampai separuh Israel ajak berdamai, Anwar Sadat sambut perdamaian. Kerana Anwar Sadat mula khianat, akhirnya beliau ditembak mati. Bila? Bulan Ramadan. Siapa yang berjaya menyekatnya? Syam. Hari ini rakyat Syam walaupun Palestin mereka berhadapan siang malam dengan Israel, tetapi keimanan mereka tidak pernah luntur, perjuangan mereka tidak pernah padam, jihad mereka tidak pernah luntur. Tu berjuang. Lagi sedih kita tengok bagaimana Syekh Ismail Haniyah. Tahu tak? Brigade Hamas ni biasa tutup muka. Nampak mata je dia betul. Dalam himpunan banyak-banyak tu orang kata hari ni kita kena buka belakang, nak kenal siapa. Masing-masing brigade Hamas buka, brigade Qassam buka. Sehinggalah ada seorang tak mau buka. Orang desak dia kena buka. Sebab orang buka belakang hari ni, kita nak kenal siapa yang hadir dalam brigade Qassam ini. Bila orang desak dia, adakah orang kawal? Jangan, dia kata, nak bukalah orang ni. Orang paksa belaka. Bila dibuka, kain yang menutupi mukanya, semua pasukan brigade Qassam melihat siapa dia? Syekh Ismail Haniyah yang meletak jawatan daripada Perdana Menteri dah masuk ke pasukan brigade untuk mati syahid. Allah. Ya. Ada tak kelebihan ni pada kita, pada siapa sahaja? Rakyat Malaysia mati dengan mak rempit. Rakyat Malaysia mati dengan dadah, dengan minum arak, ukit jalih. Ya. Rakyat Malaysia bunuh anak sendiri, kerak sembelih anak dia sendiri. Rakyat Malaysia tumbuk anak dia sendiri, hak umur 17 tahun mati. Rakyat Malaysia buang anak. Rakyat Palestin, mereka mendidik anak mereka untuk berjuang. Sehingga terbaru 2 hari lepas kita tengok bagaimana seorang ibu
yang melihat suami dia meninggal di hadapan dia. Dia menangis kerana suaminya sudah tiada. Anaknya dalam lingkungan umur bawah daripada 10 tahun berkata, wahai ibuku, jangan menangis kerana saya masih lagi ada bersama dengan ibu. Dia menenangkan ibunya. Kita 10 tahun main mercung. Ajak pergi Jaya, ICT. Tak? Sebab tu kelebihan dia ada. Kelebihan dia ada. Tapi saya nak sebut sekali lagi kenapa kita ulang kelebihan mereka ini. Kenapa? Kadang-kadang ada orang kata, ada kelebihan Syah Ustaz pergi ya. Dia desok itu. Dia tak? Dia Ustaz pergi ya dia. Tak nak cakap. Tak, kita nak ambil sunnah Nabi dia. Nak ambil rasa perasaan kita sama dengan mereka. Ia pertama. Yang kedua, saya cerita tentang kelebihan Syam kerana saya membaca dalam Facebook ramai anak-anak muda mempersoalkan tentang perjuangan Hamas dan perjuangan rakyat Palestin dalam berhadapan dengan Israel. Sehingga ada di antara mereka yang menulis, dia kata yang salah, yang silap kerana kematian rakyat Palestin ialah Hamas dan Brigade Qassam. Punca yang membuatkan rakyat Palestin, anak-anak Palestin, wanita-wanita Palestin, pemuda Palestin, rakyat awam Palestin meninggal dunia kerana kesilapan dan kesalahan Brigade Hamas, Brigade Qassam yang menyerang Israel. Tuan-tuan hina kumpulan yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sebut dalam satu hadis, wala yadkhulannal jannata thillatum minhum la hisaba lahum wala adab. Akan masuk syurga ramai di kalangan penduduk Syam tanpa hisab dan tanpa azab daripada Allah. Allah Ta'ala masukkan mereka dalam syurga tanpa hisab. Tak ada hisab. Bighairi hisab, tanpa hisab, tak ada. Masuk syurga. Tuhan nak tanya lah. Kita Tuhan banyak tanya, buka kenapa? Ngundi kenapa? Sokong mana? Bahan mitih mana? Tuhan tanya banyak, dah tak? Tuhan banyak. Bak apa mah? M17 pecah. Bak apa? Bak apa M17 rugi? Pecah lah rugi. Tuhan tanya, kamu rakyat biasa macam mana mau tengok ketirisan yang berlaku ni? Tuhan tanya kita. Tapi penduduk Syam dengan sebab perjuangan mereka, la hisaba lahum wala azab. Tak ada azab, tak ada hisab. Allah Ta'ala masukkan mereka. Kenapa? Kerana mereka mati perjuangan. Mereka mati syahid. Kelebihan mereka ialah yang pertama, berkat daripada Allah. Kelebihan mereka yang kedua, kerana iman dan jihad mereka. Kelebihan mereka yang ketiga ialah membina kemenangan untuk ummah ini. Dan yang keempat, mereka adalah kubu terakhir untuk umat Islam. Jika Syam hancur, hancur kita semua. Nak Arab Saudi jaga. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca hadis Nabi, dalam satu hadis Nabi sebut bahawa Mekah akan diserang oleh satu tentera. Mekah akan diserang oleh satu tentera. Siapa yang menyelamatkan Mekah? Siapa dia? Yukhsafallah. Allah Ta'ala tenggelamkan mereka semua. Aisyah tanya, wahai Rasulullah, wa fihum salihun? Walaupun di kalangan tentera itu ada orang masuk, orang soleh, kata Rasulullah, kena belaka. Saya bawa hadis ni bahawa yang menyelamatkan Mekah ialah Allah, bukan ummah. Masyarakat Mekah, pemimpin Mekah tidak akan bangkit walaupun Mekah diserang. Tetapi berbeza dengan Baitul Maqdis dan Syam, Allah Ta'ala kata qaimina 'alal haq, bahawa di Syam akan terus wujud satu golongan yang mempertahankan agama dia. Ini kelebihan dia. Sebab tu kata Ibn Taymiyah, iman memang berada di Mekah dan Madinah, tetapi iman, amal dan jihad berada di Syam. Allah, moga-moga kelebihan Ramadan
kita bercakap tentang kelebihan Syam dengan harapan hati kita pernah terus bersama dengan mereka. Jangan membuatkan kita berpaling, lupa, sibuk bincang MS-17, 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 MS-17. Waktu tu, siang malam waktu. Tak? Lupa bagaimana perjuangan umat Islam di Gaza. Bagaimana perjuangan umat Islam di Syria. Bagaimana perjuangan mereka di Syam. Mereka adalah ummah yang akan menyelamatkan dunia ini daripada musuh Allah Subhanahu wa taala. Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu datang bertemu dengan Nabi dengan berkata, "Ya Rasulullah," dengan memberi salam, "Wahai Rasulullah, assalamu alayka." Rasulullah kata, "Auf." Rasulullah tanya, "Auf bin Malik?" Kata Rasulullah, "Auf bin Malik." Kerana Rasulullah duduk dalam rumah dia. Tanya, "Auf bin Malik?" Kata Auf, "Ya, na'am ya Rasulullah, saya Auf." "Masuk, udkhul." Kata Rasulullah, "Wahai Auf, masuk." Masuk. Auf tanya Nabi, sebab rumah Nabi kesempit. Masuk belaka ke jenguk je? Sebab takut nak masuk belaka, rumah kecil dah. Bilik muat untuk sembahyang je. Tidur je. Kan aku ganggu Rasulullah tak? Ke jenguk je, masuk kepala gitu, bincang gitu. Rasulullah kata, "Kulluk, masuk teruslah dalam ni." Masuk. Tiba-tiba Rasulullah berkata, ada 6 perkara. 6 perkara yang akan dihadapi oleh ummah ini sebelum hari kiamat, wahai Auf. Yang pertama, kematian yang dahsyat. Mauta, mati. Yang kedua, akan berlaku Fathu Baitul Maqdis. Selepas pembunuhan yang dahsyat di Syam, umat Syam akan bangkit dan bersatu dan mereka akan membina kemenangan Baitul Maqdis semula. Betul Tok Guru Ajadi kata, Tok Guru Ajadi kata bahawa kekalahan ummah pada hari ini dengan tekanan, dengan kezaliman, dengan serangan yang dilakukan oleh musuh yang membuatkan tangisan penduduk Syam, teriakan penduduk Syam, tetapi teriakan penduduk Syam, tangisan penduduk Syam bagaikan tangisan seorang ibu yang mahu melahirkan anak. Nangis nak layan anak ni, kita tak tahu. Dia tak? Kita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni. Tak, suruh semangat tu lah baca doa. Kawan tu menangis berteriak tu, tapi bila keluar bayi itu membuatkan seorang ibu merasa gembira. Itu juga hari ini kematian berlaku di Syam, tetapi sebenarnya kematian itu membina satu kemenangan besar untuk umat Islam, iaitu Baitul Maqdis. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang maha penyayang, wahai Tuhan yang memiliki arsy yang mulia, wahai Tuhan yang melakukan mengikut kehendaknya, wahai Tuhan dengan segala nama-Mu yang maha mulia, dengan segala sifat-Mu yang maha indah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala keberkatan nama-Mu, ya Allah, sembuhkanlah kami daripada penyakit kami, berilah kerahmatan kepada mereka yang telah meninggal dunia dari kalangan kami, bantulah sahabat-sahabat kami yang berjuang bagi menegakkan agama kami. Wahai Tuhan kami, siralilah hati kami dan keluarga kami dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah amalan kami dengan amalan Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, perelokkanlah akhlak kami dan keluarga kami dengan akhlak Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan, patutnya saya duduk dah ni Kuala Lumpur ni. Dah tak? Orang kata Allah Ustaz dekat nak raya dah, duduk Kuala Lumpur lagi. Dia tak? Tidak ada lain melainkan untuk memenuhi permintaan kawan-kawan agar nak membina madrasah Darul Iman, mendidik anak-anak umur 800 lebih pelajar dia. Guru dia 50 orang. Yang kedua, untuk membina komplek dia, pendidikan madrasah dia. Yang ketiga, untuk membantu 15 orang pelajar kita yang nak melanjutkan pengajaran dan pengajian mereka di Mesir. Tidak dapat pinjaman daripada yayasan, tidak dapat bantuan zakat daripada Medan, tak ada bantuan daripada mana-mana. Mereka nak pergi Mesir, jadi kita nak bantu mereka. InsyaAllah di samping kerja kebajikan. Oleh sebab tu tuan-tuan, ni kita akhir dah ni Ramadan ni. Kalau tuan-tuan tak derma kat malam ni, ada dah tak? Nak habis dah. Tok Imam nak balik dah.
Sebab tu insya-Allah tuan-tuan dermalah. Yang pertamanya ada wakaf lok dengan harga RM50. Sahabat saya akan tunggu di luar. Dan yang lain tu boleh dermalah. Dak RM1, RM2, dak RM2. Insya-Allah mudah-mudahan saya berdoa moga-moga Allah Taala memberkati penyumbang-penyumbang dan Allah Taala memberkati harta saudara-saudara dan seluruh yang Allah Taala kurniakan kepada saudara-saudara. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara-saudara, selepas solat witir nanti kita akan